Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk kepada hari yang ke-28 Ramadan. Yang ini bermakna kita berbaki lebih kurang 2 ataupun 3 hari lagi lah, dan untuk kita berada dalam bulan yang penuh keberkatan ini, mudah-mudahan kita mengambil peluang-peluang yang terakhir ini sebagai langkah pemecutan kita yang terakhir untuk kita memahami dan juga mengambil manfaat daripada isi kandungan Al-Quran, dan seterusnya di dalam bulan-bulan yang lain pun kita mengambil manfaat daripada Al-Quran. Jadi pada hari ini, pada hari yang ke-28, kita berada di dalam juzuk yang ke-28, yang mana di dalam juzuk yang ke-28 ini terdapat lebih kurang ada 9 surah yang bermula daripada surah Al-Mujadilah hinggalah surah At-Tahrim. Ada 9 surah lebih kurang, yang mana surah-surah di dalam juzuk yang ke-28 ini adalah surah-surah yang membentangkan kepada kita berkaitan dengan komitmen kita dengan Islam, yakni komitmen kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, di penghujung-penghujung Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan kepada kita apakah sebenarnya komitmen yang perlu kita ada, yang perlu kita usahakan untuk kita nak menyatakan bahawa kita ni sebenarnya orang yang Islam, dan juga kita ini adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, insya-Allah saya berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ayat daripada surah As-Saff, bermula daripada ayat 10. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10 ini memberikan kepada kita offer, tawaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mana beriman, wahai orang mana yang mana dia mengaku diri dia beriman, maka hendaklah dia menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, hal adullukum ala tijaratin, mahukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan kepada kalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah mungkin kita ini orang yang berniaga, berniaga kecil-kecilan, bila ada sesuatu offer, tawaran kepada kita yang datang daripada pihak yang besar, bahkan kalau pihak tu pihak yang mungkin kita tahu bahawa pihak tu mempunyai harta yang banyak, mungkin daripada raja mana-mana, mungkin daripada presiden, ataupun mungkin daripada mana-mana pemimpin-pemimpin negara ini, yang mana kita tahu kalau berurusan perniagaan dengan mereka ni bukanlah satu nilai yang kecil-kecil, mungkin nilai yang besar-besar, banyak kuantiti dan juga kuantitinya, nilainya mungkin banyak, keuntungannya mungkin banyak. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala Jalla wa Ala yang mana offer kepada kita, yang mana walillahil matsalil a'la. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, memiliki segala perbendaharaan bumi ini, bahkan di langit juga. Maka Allah Subhanahu wa taala offer kepada kita untuk melakukan perniagaan dengan kita. Maka terlebih patutlah untuk kita menyahut tawaran tersebut, dan kita tahu bahawa berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perniagaan yang mana pasti untung. Yang mana kalau kita berniaga dengan mana-mana institusi pun di atas dunia ini, maka kita belum tahu lagi kita akan dapat keuntungan ataupun
rugi. Tetapi berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa satu perniagaan yang akan untung, yang pasti akan untung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut keuntungan ini, bahkan disebutkan keuntungan itu adalah tunjikum min azabin alim, iaitu dapat menyelamatkan kamu daripada azab api neraka yang pedih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita, mungkin kita mempunyai pangkat, kita mempunyai kedudukan, kita mempunyai harta, kita mempunyai anak pinak, dan juga kita mempunyai mungkin kemewahan-kemewahan dunia yang lain. Tetapi jika kemewahan dan juga apa yang kita miliki ini tidak menyebabkan kita berjaya untuk menjauhkan diri kita daripada azab api Allah Subhanahu Wa Taala, azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya itu bukanlah kejayaan yang sebenar. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Iaitu barang siapa yang mana dijauhkan daripada api neraka dan juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebenar-benar kemenangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala offer kita, tanya dalam keadaan tanya untuk menimbulkan kerinduan, tanya untuk menimbulkan keinginan, adakah nak. Bagi contoh, kawan kita datang offer untuk nak buat perniagaan di musim-musim perayaan ni, yang mana perniagaan yang mesti untung, yang mana kita akan rasa ada keinginan yang tinggi untuk join. Ini pula Allah Subhanahu Wa Taala yang offer kepada kita, dan kita tahu Allah dah bagi tahu dah siap-siap kepada kita, inilah keuntungan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Jadi apa perkara yang kita kena lakukan untuk kita mendapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada 4 perkara. Yang pertama adalah tu'minuna billah. Yang kedua adalah beriman dengan Rasulnya. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta kita, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyawa kita. Jadi inilah 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang menarik kita melihat pada ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bukankah tadi telah memanggil kita ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi tu'minuna billah, maka berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga wa rasulihi, dengan kepada rasulnya. Ya, ini perihal iman ni adalah satu perihal yang mana kita nak kena sentiasa teliti dan juga kita nak kena perhatikan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Hadid sebagai contoh, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini belumkah sampai lagi masanya, iaitu orang-orang yang beriman untuk tunduk diri, untuk tunduk hati mereka ini untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahawa Allah bertanyakan kepada orang beriman. Iaitu perihal iman ini adalah perihal yang perlu kita sentiasa tanyakan. Kita perlu sentiasa cek kembali, muhasabah. Adakah kita beriman, sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita tu'minuna billah, iaitu berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berimanlah kamu kepada Rasulnya. Dan juga iman ini, bila kita melihat kepada definisi iman, ulama menyebutkan bahawa iman ni ada 3 perkara. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil jinan, yang kedua adalah al-iqraru bil lisan, dan yang ketiga adalah al-amalu bil arkan. Iaitulah yang pertama at-tasdiqu bil jinan, iaitu kita membenarkan di dalam hati kita. Yang kedua wa iqraru bil lisan, kita melafazkan, menuturkan, ikrarkan melalui
lidah kita, melalui lisan kita, yakni kita mengucapkan syahadah, kita mengatakan kita beriman. Dan yang paling penting adalah al-amalu bil arkan, iaitu kita beramal dengan rukun dan juga beramal dengan syariat yang telah diturunkan kepada kita. Jadi dengan sebab itu adanya amalan untuk membuktikan keimanan, maka Allah gandingkan iman ini dengan jihad. Allah Subhanahu wa taala sebut wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Menariknya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan harta berbanding nyawa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ini adalah manusia yang lemah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tahu yang mana kita antara harta dan nyawa kita, mungkin kita lebih sayangkan nyawa kita berbanding harta kita. Jadi kalaulah kita tak boleh untuk menggadaikan nyawa kita, maka paling kurang kita menggadaikan ataupun kita memberikan, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah, ketika mana Allah nak membeli daripada orang beriman, Allah kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yakni Allah Subhanahu wa taala nak membeli perkara yang paling mahal bagi diri seseorang, itu adalah nyawa mereka, kemudian harta mereka. Jadi kalaulah kita dapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan nyawa kita, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahawasanya itu adalah lebih baik bagi diri kamu di dunia dan juga di akhirat. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti kamu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka. Jadi mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan juga jiwa kita, akan menyebabkan kita sentiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita komit kepada Islam dan juga iman yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan pada slot kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.